Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, pada kali ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendalami kitab tafsir kita, iaitu Tafsir Munir, dalam surah yang selanjutnya, iaitu surah At-Tariq. Dari awal ayat, marilah kita baca sedikit surah ni sebelum kita teruskan perbincangan kita dalam bab ini. Alhamdulillah, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العظيم. Surah At-Tariq, surah ini yang memberi maksud demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Iaitu bintang yang cahayanya menembus. Sesungguhnya setiap jiwa mempunyai penjaganya. Maka hendaklah manusia memerhatikan hari dari apakah mereka diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Pada hari dibongkarkan segala rahsia, maka ketika itu manusia tidak ada daya kekuatan dan tidak juga penolong. Itulah maksud ayat yang sudah kita baca dalam surah At-Tariq. Surah At-Tariq ni adalah surah Makkiyah yang mengandungi 17 ayat. Tadi kita dah baca 10 ayat. InsyaAllah pada masa akan datang nanti kita akan sambung lagi nama surah ini dinamakan At-Tariq sempena sumpahan Allah Subhanahu Wa Taala di permulaan surah, yang Allah bersumpah dengan Wat-Tariq tadi iaitu firman-Nya bermaksud demi langit dan demi Tariq, iaitu yang datang pada malam hari. At-Tariq ialah bintang yang bercahaya yang muncul pada waktu malam. Ia dinamakan Tariq kerana ia menyerlah pada malam hari dan hilang di siang hari. At-Tariq juga dimaksudkan orang yang balik atau muncul pada malam hari. Nanti kita akan baca di sebelah belakang lagi penerangan tentang bahasa At-Tariq ni dan doa Nabi nanti yang diajarkan. Boleh saja nanti kita boleh rujuk dalam kitab kita Tafsir Munir muka surat 165 insya-Allah. Jadi setiap kali kita baca surah yang baru, dia ada kaitan dengan surah yang sebelumnya. Surah ini berkaitan dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Buruj, dari dua aspek. Pertama, kedua-dua surah dimulai dengan sumpah Allah dengan sesuatu yang ada di langit, sebagaimana dalam surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Infitar. Kita boleh rujuk pada surah-surah sebelumnya. Allah banyak bersumpah dengan cakrawala, dengan bintang, dengan matahari, bulan. Jadi itu adalah daripada surah-surah yang sebelumnya, sama dengan surah At-Tariq ni, iaitu dalam surah Al-Buruj pula Allah bersumpah dengan langit, was-samaa'i zatil buruj, jadi bersumpah dengan bintang. Dan begitu juga surah-surah yang sebelumnya yang sudah kita kaji dan belajar. Kemudian persamaan dalam membincangkan tentang persoalan hari kebangkitan akhirat, Al-Ma'ad, yang tentang sifat dan tentang sifat Al-Quran bagi menyangkal pandangan golongan musyrikin yang mendustakan Al-Quran
dan hari kebangkitan. Yang sama sentiasa Allah ingatkan tentang perjanjian kita yang akan kita pulang pada suatu masa nanti, dibangkitkan setelah kita dimatikan, iaitu hari perjanjian kita, yang akan hari itu juga hari kebangkitan. Jadi setiap ayat yang kita baca mesti ada penerangan ataupun peringatan tentang hari kebangkitan kita nanti. Kadang kita berbincang dengan anak-anak kan, anak tanya kenapa mak mesti ada hari itu. Hari itu untuk membuktikan bahawa kita disuruh untuk hidup dalam dunia ini menjadi orang yang terbaik, sentiasa buat baik untuk diri sendiri dan juga baik untuk orang lain. Kenapa yang kita buat baik untuk orang lain akan balik pada diri kita. Sebenarnya kita membuat kebaikan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Untuk apa? Mencapai satu tempat yang baik di sisi Allah di hari kemudian. Jadi sentiasa mesti melakukan kebaikan. Jadi itulah sebenarnya proses pengingatan tentang hari kebangkitan. Sentiasa akan ingat. Nabi itu kan resminya kalau dia nak ingatkan satu perkara tu, dia akan ulang paling tidak 3 kali. Ulang sampai orang faham. Faraddada miraran la taghdab kan. Nabi sebut dalam hadis ni, jangan kamu marah. Faraddada miraran la taghdab. Ingatkan lagi sampai orang faham. Jadi kalau kita satu kali ajar orang tak faham, kita boleh ajar lagi. Jangan cakap apa ni saya tak faham, ajar lagi. Kerana Nabi suka untuk dia senantiasa mengulang, mengikut keperluan. Kemudian di sini contohnya dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang maksudnya sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dalam surah Al-Buruj ayat 13. Dan dalam surah ini Allah Subhanahu Taala berfirman, yang maksudnya sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Sama, lebih kurang ayatnya, mengingatkan tentang kita akan hidup lagi setelah kita mati. Kita mula tiada, kemudian kita ada, dilahirkan, kemudian kita akan mati, kemudian kita akan dihidupkan semula. Menerima segala balasan yang kita lakukan. Kalau tidak ada hari pembalasan, manusia akan buat apa saja yang dia nak, kerana dia tidak ada accountability, tidak ada tanggungjawab. Setiap kita mesti ada tanggungjawab. Siapa yang bertanggungjawab ke atas perkara-perkara ni semua? Mesti ada. Jadi kalau kita tak nak dipertanggungjawabkan, kita kena buat yang baik. Tapi kalau kita terbuat yang salah, kita kena mengaku dan kita kena perbaiki, minta maaf, baiki. Itu dia selalu suruh kita buat. Jadi hidup tu mesti selalu mengingat tanggungjawab, accountability, perasaan orang lain, bagaimana untuk melakukan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain, macam itu. Disebabkan itu ada hari pembalasan. Kemudian di sini disebutkan lagi, di dalam surah sebelumnya Allah Subhanahu Taala menyebutkan bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Manakala dalam surah ni At-Tariq, Allah Subhanahu Taala berfirman, yang maksudnya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Di situ nampak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan batil. Jadi bersebut tentang Al-Quran, penerimaan orang terhadap Al-Quran, apa-apa yang didustakan daripada Al-Quran. Jadi surahnya dua-dua membincangkan tentang hari kiamat, kemudian tentang kebangkitan kita, kemudian tentang Al-Quran, bagaimana mereka mendustakan Al-Quran. Kemudian kandungan surah secara umum. Skop perbincangan surah Makki ini, sebagaimana surah-surah Makki yang lain, menyentuh persoalan keimanan dengan hari kebangkitan, hari kiamat, hari perhitungan dan pembalasan. Itu semua jenis hari kiamat. Apa-apa yang ada dalam hari kiamat tu adalah nanti ada proses kebangkitan, dia ada hari kiamat, kemudian hari perhitungan, apa benda yang ada dalam hari kiamat tersebut, perhitungan dan pembalasan. Balasan, accountability apa yang sudah kita buat. Perkara ini dibuktikan dengan dalil penciptaan manusia dari tiada kepada ada, kerana yang mampu memulakan penciptaan nescaya mampu untuk menciptakan kembali setelah mati. Allah sebut ayat tu mampu untuk menciptakannya semula, kerana apa? Nak beritahu bahawa itu bukan benda yang susah, bukan mustahil. Kerana nak menciptakan yang terdahulu lebih sulit daripada yang nak membangkitkan semula apa yang sudah diciptakan. Macam kita ciptakan satu barang-barang dah ada,
Kita just masukkan, cantum lah, begitu. Lebih mudah kan? Yang nak buat daripada awal tu lebih susah. Jadi Allah bilang kalau dah mampu untuk menciptakan awal, nescaya untuk bangkitkan semula pun satu perkara yang mudah saja. Jadi kenapa? Untuk proses kehidupan kita setelah kita mati nanti, kita nak dibangkitkan. Jadi kena selalu ingat kebangkitan tadi. Surah ini dimulai dengan satu sumpah dengan nama langit dan planet-planet yang bersinar di malam hari, menegaskan bahawa setiap individu manusia sentiasa diawasi oleh para malaikat yang taat, iaitu demi langit dan yang datang pada malam hari. Dalam surah Tariq ayat 1 hingga 4, diceritakan tentang langit-langit ni, cakrawalanya yang ada pada malam hari, semua yang datang pada malam hari semua. Jadi mengingatkan bahawa kita sentiasa diawasi oleh para malaikat Allah yang taat sebenarnya. Kemudian Allah SWT mengemukakan dalil akan berlaku hari kebangkitan dan kemampuannya untuk membangkitkan semula manusia setelah mati dan binasa. Kemampuan, nak tunjukkan kemampuan dia boleh buat. Hujah Allah dalam hal ini ialah kudratnya untuk mencipta manusia pertama kalinya dari tanah dan kemudian menciptakan dari mereka dari mani, nutfah. Kemudian maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah mereka diciptakan. Ciptakan benda yang mudah, benda yang ringan, mudah yang bukan yang kita tak pernah nampak kan. Yang ada yang nutfah tu mani yang hina, bukanlah satu benda yang bersinar gelapan daripada gold, bercahaya kan. Jadi maksud fikir dari sudut mana yang dia diciptakan. Dalam kitab Menziarah ke alam barzah kan, ada diterangkan kat situ, Allah ambil kita punya cipta jasad kita ni daripada tanah yang akan kita dikembalikan. Kat mana yang sebenarnya kita akan dikembalikan, dikebumikan, di situ tanah yang dia akan ciptakan kita. Kan? Surah ini seterusnya menerangkan tentang pendedahan rahsia-rahsia makhluk secara lengkap dari sempurna di akhir, secara lengkap lagi sempurna di akhirat nanti, dalam keadaan manusia berada dalam lingkungan keadilan Tuhan tanpa daya dan pertolongan sama sekali. Hari yang tiada pertolongan melainkan pertolongan Allah SWT. Ada beberapa orang yang disebut yang senantiasa hatinya, pemuda yang senantiasa hatinya terikat kat masjid. Itu salah satu mereka yang mendapat perlindungan pada hari yang tiada perlindungan, melainkan perlindungan Allah SWT. Jadi begitu. Kemudian di sini disebutkan firman Allah yang bermaksud, pada hari didedahkan segala rahsia, maka ketika itu manusia tidak ada daya kekuatan dan tidak juga penolong. Ayat 9 hingga 10. Pada hari yang didedahkan segala rahsia, manusia tak ada kekuatan pun nak tolak tu benda, pasal itu memang dia lakukan. Dan Allah tak akan menzalimi hamba tu. Apa yang dia tak buat tak akan termaktub kat situ. Apa yang dia lakukan saja tak termaktub kat situ. Dia tidak menzalimi hambanya. Dan tidak juga kita akan mendapat petolong. Maknanya nak dapat lain-lain untuk bantu kita. Siapa yang nak bantu kita? Jadi buat apa perbaikan buat dekat dunia ni sebaik mungkin. Buatlah ibadah, kemudian buatlah apa wakaf yang kita nak buat. Jangan tunggu sampai kita mati baru nak minta mereka-mereka untuk lakukan. Kenapa saya cakap begitu? Dalam hidup kita bersedekah atau berwakaf, kita mendapat pahala banyak semasa kita hidup ni lagi. Mendapat kelebihan daripada wakaf dan sedekah yang kita buat, amal jariah yang kita buat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang, jangan lukit. Begitulah. Kemudian surah ini diakhiri dengan sumpah Tuhan dengan nama langit dan bumi untuk menegaskan kebenaran Al-Quran, bahawa Al-Quran adalah ungkapan yang jitu. Dia jitu, dia confirm kat situ. Dia tak ada kejap satu cakap Sarimpik cakap begini, Sarimpik cakap begitu. Tak, dia selari. Kan kalau cakap pasal proses kebangkitan, tak ada cakap ada yang tak bangkit. Okey. Jadi dia selagi jitu. Dia tak ada pembohongan, dia tak ada boleh tambah sesuka hati, melainkan cara bacaan ada berbeza kan. Itu semua ada, tak boleh ikut perbezaan, ikut kita punya suka. Ada cara-caranya. Kemudian dekat sini sebut lagi, surah ini diakhiri dengan sumpah Tuhan dengan nama langit dan bumi untuk menegaskan bahawa kebenaran Al-Quran
Dan Al-Quran adalah ungkapan yang jitu, padat, padat dengan hukum hakam, dan membezakan di antara yang benar dan yang batil. Sentiasa untuk ini tak boleh buat, ini yang benar, ini yang tidak benar. Dia akan membezakan. Kalau kita tak faham dalam situ, kita buka, kadang-kadang ada hadis yang mentafsirkan Al-Quran. Ada Al-Quran yang mentafsirkan hadis. Itu pun ada. Kerana penerangan lagi. Dia buka skop lagi. Oh, ini yang dia maksudkan. Sebab nuzul dia macam gini. Kenapa jadi macam gini? Apa sebabnya? Apa sebab diturunkannya? Kemudian ia juga adalah sumpah bagi menegaskan ugutan dan janji buruk terhadap golongan kafir yang mendustai Al-Quran. Demi langit yang mengandungi hujan, dalam ayat ke-11 hingga ke ayat ke-17 nanti. Jadi menegaskan tentang ugutan janji buruk kepada golongan kafir yang mendustai Al-Quran. Jadi Allah Allah bersumpah dengan cakrawala ini semua untuk membuktikan pasal ini perkara bukan main-main. Ini satu perkara yang serius. Allah ciptakan ini semua adalah untuk kebaikan manusia. Manusia gunakan segala kelebihan yang Tuhan berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kelebihan surah ni, Imam Ahmad meriwayatkan dari Khalid bin Abi Habal Al-Udwani bahawa beliau ketika menemui orang-orang Islam untuk meminta pertolongan, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri dengan bertongkatkan pada panah ataupun tongkat di timur kawasan kabilah Saqif. Kemudian ketika itu dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini, was-samaa'i wat-tariq, sehingga selesai. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Khalid bin Abi Habal Al-Udwani bahawa beliau ketika menemui orang Islam untuk meminta pertolongan, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri dengan bertongkat pada panah ataupun tongkat di timur kawasan kabilah Saqif. Nabi sedang pegang untuk bertongkat, gunakan panah ataupun tongkat. Kemudian dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah ni sehingga selesai. Khalid berkata, aku terus ingat bacaan itu padahal pada masa itu aku masih lagi musyrik. Ini kata Khalid, dia nampak Nabi tengah baca surah ni. Kemudian dia bilang, aku masih ingat lagi Nabi baca surah ni waktu tu aku belum masuk Islam pun. Kemudian setelah aku masuk Islam, aku membacanya lagi. Khalid berkata lagi, Bani Saqif memanggilku. Lalu mereka bertanya, apa yang kamu dengar dari lelaki ini? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun membacakan kepada mereka surah At-Tariq. Orang-orang Quraisy yang ada bersama mereka berkata, kami lebih mengenali sahabat kami ini. Jikalau kami tahu apa yang kamu katakan itu benar, nescaya kamilah yang akan mengikutinya. Nampak sifat sombong kat situ. Jadi bila dia Nabi baca ni ayat ni betul memberi makna besar kan dengan bahasa tu, maka orang-orang Quraisy ni bila diberitahu bahawa Nabi baca surah ni, itu yang Khalid dengar Nabi baca. Kemudian orang-orang Quraisy sebut, kalau betul lah dia tu mengenali Nabi tu lebih daripada Khalid ni kenal Nabi. Jadi kalau betul apa dia baca tu, nescaya mereka akan ikut dia dulu, tak payah orang-orang lain. Itu sikap sombong, tak nak percaya apa yang Nabi bawa. Kemudian Imam An-Nasai meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa beliau berkata, Muaz menunaikan solat maghrib dan membaca surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Ini solat maghrib, menunaikan solat maghrib dan baca surah Al-Baqarah dan An-Nisa, panjang tu. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kamu ini seorang yang suka menyusahkan orang? Wahai Muaz, tidakkah memadai bagi kamu membaca wasyams, wadduha, wassama wattariq, wassama'i wattariq? Kan kenapa tak boleh baca surah Asy-Syams dengan ni, surah At-Tariq? Kata Nabi dan sebagainya, surah yang pendek-pendek. Kerana waktu maghrib pun adalah masa yang pendek, orang nak makan dan sebagainya kan. Jadi kenapa nak baca surah yang panjang-panjang? Kata Nabi, memadailah baca surah-surah yang pendek, yang ada pada juz Amma.
Okey. Begitulah riwayat yang kelebihan daripada surah ni yang membuatkan orang yang bukan belum masuk Islam pun, orang musyrik pun mesti ingat apa yang Nabi baca. Kerana dia sangat-sangat mendalam lah bahasa dia yang begitu mendalam dan bahasanya yang begitu menusuk hati lelaki ni, yang Khalid ni, walaupun dia belum masuk Islam sampai dia ingat begitu. Dan mereka sebenarnya orang-orang Quraisy ni, orang-orang pembesar ni semua, orang kenal Nabi dan orang sebenarnya percaya, tapi disebabkan ajaran baru ni tidak mau terima. Padahal dia tahu kelebihan kemampuan Nabi, bahawa ayat tu memang datang daripada Allah SWT, manusia biasa tak boleh buat. Tapi tetap mereka tidak mau percaya. Dia bilang kita lagi kenal lah dia daripada orang lain. Kalaulah dia betul tu, kita dulu yang akan mengikutinya. Macam itu sekali mereka punya bangga dan bongkak sekali terhadap apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik ajaran Islam ni. Jadi mereka tak dapat nak buang lah agama datuk nenek moyang mereka tu, memang tak boleh buang. Walaupun mereka tahu dalam lubuk hati mereka kenal Nabi ni lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Mereka tahu Nabi ni tak pernah berbohong, sikapnya bagus kan, dia hidup dan membesar di depan mereka. Tiba-tiba bila bawa ni perkara, mereka tidak boleh menerimanya kerana sifat angkuh dan bongkak. Kita jangan punya sifat yang seperti itu. Muslimin-muslimat sekalian, orang kalau nasihatkan kita perkara betul, kita kena menerimanya, kita kena ubah menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Jangan ikut sikap-sikap yang sudah Allah terangkan dalam kitabnya, dalam surah-surah yang kita baca selama ini, sifat ingkar dan sombong untuk menerima kebenaran dan kenyataan. Saya berhenti sampai sini dulu, insya-Allah. Nanti kita akan sambung pada masa yang akan datang untuk menjelaskan tentang huraian dalam surah At-Tariq ni, insya-Allah. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.